Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah thumma amma ba'd. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك العظيم وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير الزيادة ولا النقصان مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang dan kesempatan untuk bersama-sama lagi di dalam perbincangan kita berkaitan kuakam tajwid menggunakan risalah Tuhfatil Atfal karangan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala. Sebelum kita teruskan lagi perbincangan kita, sukalah saya untuk ingin memberikan peringatan kepada para penonton akan beberapa pembetulan daripada siri yang lepas, iaitu terdapat kesilapan pada info maklumat pada nisbah guru Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, iaitu Syekh Al-Mihi. Okey, Syekh Al-Mihi ialah satu nama, yakni nisbah dia asal daripada satu kampung yang bernama Mih. Satu kampung yang di dalam kawasan Shibin El-Kum di dalam negeri Monofia. Okey. InsyaAllah kita akan teruskan lagi perbincangan kita pada tajuk yang seterusnya, iaitu Ahkam Nun As-Sakinah wa Tanwin, iaitu hukum hakam berkaitan dengan nun mati dan tanwin. Jadi sebelum kita meneruskan lagi perbincangan kita, saya akan membacakan bait syair yang terdapat di dalam tajuk ini, iaitu bermula daripada bait yang ke-6 sehinggalah bait yang ke-16. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخه ومشايخنا في الدارين آمين. أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست ataupun للحلق ست boleh juga. للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام بستة أتت في يرملون boleh, يرملون boleh. في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو لما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه. والثالث الإقلاب عند الباء ممن بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها. في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. Okay. Itu adalah bait yang berada pada tajuk hukum hakam nun sakinah dan tanwin. Qala al-musannif. Okey, kita teruskan, kita baca bait yang pertama di dalam hukum hakam ini. Baik. Linnuni in taskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Bagi nun itu yang apa? Jika sukunlah ia, yakni nun yang sukun, maksudnya nun yang sukun ialah nun yang tidak menerima baris, sama ada baris fathah atau baris kasrah ataupun baris dhammah. Walid tanwini, dan juga bagi tanwin. Tanwin ni maksudnya satu huruf yang padanya berbaris ganda, iaitu fathatin, kasratin dan dhammatin. Arba'u ahkamin, ada 4 hukum.
Ada 4 hukum. Asalnya arba'u ahkamin linnuni in taskun walid tanwini. Okey, baik. Jadi ada 4 hukum yang berkaitan dengan nun mati dan tanwin. Fa khudh tabini, maka ambillah olehmu siapa dia? Talibul ilmi lah. Talibul ilmi ataupun al-murid. Tabyini, peneranganku, yakni penerangan al-Imam Al-Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala. Okey, seterusnya qala al-musannif fal awwalu, yakni fal awwalu min arba'i ahkamin. Al-izhar, yakni hukum izhar. Izhar kat sini ialah izhar halqi. Izhar halqi. Baik. Sebab izhar ni kalau kita sebut izhar saja tak cukup Dia kena sebut izhar apa? Izhar halqi ke, izhar syafawi ke, izhar mutlak ke? Okey, dekat sini al-izhar tu merujuk kepada al-izhar al-halqi, yakni izhar yang berkaitan dengan huruf-huruf halqi, yakni huruf yang berada di tenggorok. Okey, baik. Okey, qabla ahrufi lil halqi. Okey. Sittin rutibat fal ta'rifi. Jadi huruf izhar tu yang mana nun mati ataupun tanwin bertemu dengan apa? Bertemu dengan huruf halqi. Huruf halqi ni huruf-huruf yang berada di tenggorok. Makhraj dia ataupun tempat keluar dia asal daripada tenggorok, yang terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu adna. Adna ni maksudnya aqrab, yang dekat dengan lisan. Adna al-halqi, yang dekat dengan lisan. Lepas tu wasatu ataupun wastul halqi, yang pertengahan halkum. Lepas tu aqsa al-halqi, maksudnya aqsa ni maksudnya ab'ad, yang jauh daripada lidah. Okey. Rutibat, disusun, maksudnya akan disusun. Disusun maksudnya disusun dia punya huruf tu, dia punya mana kedudukan dan tempatnya. Fal ta'rifi, maka ketahuilah olehmu. Okey, maksudnya akan diketahui oleh para penuntut ilmu pada selepas ini. Baik. Yang seterusnya qala al-musannif hamzun faha'u, hamzun faha'un thumma 'ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Okey. Bahagian yang pertama ialah hamzah dan ha. Hamzun faha'un, iaitu pada aqsa al-halqi. Aqsa tu maksudnya ab'ad, yang jauh daripada lidah. Okey. Kemudian thumma 'ainun ha'u. Thumma 'ainun ha'u. Kemudian huruf ain dan ha. Ain dan ha di pertengahan halqum, iaitu wastul halqi. Muhmalatani. Yang mana kedua-dua huruf ini, ain dengan ha ni, ialah tidak bertitik. Muhmalah ni maksudnya tidak bertitik. Okey, baik. Thumma ghainun kha'u. Kemudian ni bahagian yang ketiga. Bahagian ketiga ni bahagian atas, iaitu adna. Adna ni maksud aqrab, yang dekat dengan lisan. Bahagian tenggorok yang dekat dengan lisan, iaitu adanya huruf ghain dan kha. Okey. Contoh izhar ni, okey. Cara baca izhar ialah kita menjelaskan nun mati ataupun tanwin. Saya bagi 2 contoh. Contohnya man amana, kita tak baca man amana, kita baca man amana, man amana, man amana. Okey. Nun mati bertemu dengan hamzah. Okey, contoh bagi tanwin pula. Kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Okey, tanwin bertemu dengan hamzah. Kufuwan ahad. Okey. Jadi tanwin dan juga nun mati itu disebut dengan jelas. Tidak ada dengung dan tidak ada penyembunyian pada sebutannya. Sebab itu dipanggil izhar. Halqi itu sebab apa? Kerana perkaitan hukum izhar ni dengan huruf-huruf halqi, maksudnya pertemuan hukum ini. Nun mati yang izhar itu bertemu dengan huruf-huruf halqi. Okey. Qala al-musannif wathani, yani wathani. Ini dharat syair yang dibuang ya. Dibuang ya. Asalnya wathani ada ya. Okey, wathani min arba'i ahkam. Okey. Hukum yang kedua daripada 4 hukum. Okey, iaitu idghamun bi sittatin atat
Fi yarmuluna indahum qad thabatat. Yarmulun boleh, yarmalun boleh, tidak ada masalah. Okey, baik. Okey, hukum yang kedua ialah wathani, yang kedua iaitu idgham. Idgham, okey, idgham ni secara umum dia tak pecah lagi nah. Tidak dipecahkan lagi. Bisittatin atat, iaitu pada 6 huruf. B itu maksudnya fi. B dekat dalam syair ni maksudnya bermakna fi. Bukan maknanya ma'a. Maksudnya B dekat dengan makna fi. Okey, sittatin atat. Maksudnya 6 huruf. Ada 6 huruf dibawakan fi pada rumus apa? Yarmalun. Iaitu huruf ya, huruf ra, huruf mim, huruf lam, huruf waw dan huruf nun. Okey, dia tak susun dia tak susun, dia bercampur-campur ni. Sebab dia buat rumus. Sebab nanti dia akan berpecahan idgham ma'al ghunnah, idgham bila ghunnah. Okey. Baik. Indahum qad thabatat. Jadi benda ni dah tersebut dah, baik. Tersebut, iaitu perkataan yarmalun tu tersebutlah rumus pengumpulan huruf-huruf bagi idgham. Bagi huruf idgham. Baik. Yang seterusnya, qala al-musannif lakinnaha, ha tu kembali kepada apa? Kepada ahruf tu lah. Kepada ahruf tu. Okey. Qisman. Okey. Ada 2 pecahan. Maksudnya okey. Ha tu kembali pada idgham lah. Idgham. Okey, kembali pada idgham. Okey. Tetapi hukum idgham tu dia ada 2 pecahan. Lakinnaha qismani, qismun yudghama fihi bi ghunnatin biyanmu ulima. Okey. Okey. Ha tu kembali pada ahruf. Ahruf maksud sittah tu lah, huruf tu. Bukan kepada idgham kalau idgham dia jadi hu lah. Ha tu kembali kepada sittah. Okey, baik. Jadi huruf yang 6 tu dia ada 2 pecahan. Lepas tu dia kata qismun yudghama. Pecahan yang pertama ialah qismun yudghama, pecahan yang diidghamkan. Yudghama tu darurat syair tu. Alif tu sebenarnya tak ada. Tapi dalam darurat syair dia tambah alif. Fihi bi ghunnah, yakni pecahan yang pertama iaitu pecahan idgham yang bi ghunnah. Yakni idgham ma'al ghunnah lah. Kalau orang Melayu panggil idgham ma'al ghunnah. Kalau Arab dia panggil idgham bi ghunnah. Makna sama saja. Baik. Okey. Biyanmu ulima. Sebenarnya tu bi yanmu. Okey. Jadi huruf-huruf idgham bi ghunnah ni ada 4. Terdiri ataupun tergabung pada rumus yanmu. Ya, nun, mim dan waw. Ulima, diketahui. Ulima sama juga. Alif tu adalah alif tambahan, bukan alif apa-apa. Alif tambahan darurat syair. Dia ulima, tidak ada alif. Okey, baik. Diketahui, maksudnya diketahui pada rumus itu yanmu. Okey. Jadi huruf idgham bi ghunnah ataupun idgham ma'al ghunnah ni ya, waw, mim, nun. Okey, baik. Yang seterusnya qala al-musannif illa idza kana bi kilmatin fala tudghim kadunya thumma sin wa nintana. Okey. Okey, syarat untuk huruf-huruf ini, yakni nun mati. Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ya, waw, mim, nun bagi hukum idgham ma'al ghunnah ataupun idgham bi ghunnah mestilah berlaku pada apa? Berlaku pada 2 kalimah. Yakni nun mati ataupun tanwin itu di satu kalimah yang lain dan huruf idgham itu di satu kalimah yang lain. Contohnya macam man ya'mal. Man ya'mal. Man ya'mal. Man satu perkataan, ya'mal satu perkataan. Maka 2 kalimah. Maka 2 perkataan. Jadi
situasi yang sebegini bolehlah berlaku idgham ma'al ghunnah ataupun idgham bi ghunnah. Okey. Sebab itulah dalam syair yang seterusnya, iaitu syair yang ke-11 ni, disebut apa? Illa, istisna. Istisna ni maksudnya pengecualian. Maksudnya bila tak cukup syarat. Apa tak cukup syarat? Illa idza kana bi kilmatin. Kana bi kilmatin. Okey. Okey. Kana ni merujuk kepada nun mati dan nun mati tanwin dan juga huruf idgham. Dua tu. Sebab tu dia kata kana. Maksudnya ada dua lah. Dua, orang panggil dua golongan. Dua item. Okey. Bi kilmatin, yakni fi kilmatin. Ba tu maksudnya fi. Bi kilmatin. Jika dua benda ni, yakni nun mati atau tanwin, dan item yang kedua huruf idgham berada di dalam satu kalimah, maka secara automatik apa? Fala tudghim, maka tidak idgham padanya. Maksudnya tak jadilah idgham ma'al ghunnah. Sebab idgham ma'al ghunnah mesti berlaku dalam dua kalimah, yakni nun mati satu kalimah, huruf idgham satu kalimah. Okey, kalau dia dalam satu kalimah, dalam satu kalimah saja, dia tak jadi berpisah tu, dia duduk sekali, dia berada satu tempat yang sama, maka tidak diidghamkan. Dia panggil apa? Ulama sebut dia panggil sebagai izhar mutlak. Izhar mutlak. Dalam matan ni dia tak sebut. Okey, contoh dia bagi. Sebab dalam Al-Quran dia ada 4 saja. 4 jenis perkataan. Tempat tu banyak lah, tapi 4 jenis perkataan saja dalam Al-Quran. Seperti apa? Dunia, thumma sinwanin tala. Tala ni maksud baca lah. Kita baca pada dua contoh ni. Dia ada dua lagi, qinwanun, bunyanun, yang tak disebutkan di dalam syair ini. Semua sebut dunia dengan sinwan. Dia tak ada sinwan. Sebab apa? Kerana nun mati dan waw itu bertemu di dalam satu kalimah, maka tidak cukup syarat untuk dikatakan sebagai idgham bi ghairi idgham ma'al ghunnah. Dia tak cukup syarat. Okey, baik. Qala al-musannif wathani, yakni wathani min apa? Min ahkam idgham. Min idgham, iaitu apa dia? Idgham bi ghairi ghunnah fil lami war ra thumma karrirannah. Okey, hukum yang kedua, thani ni kat sini merujuk kepada idgham yang kedua. Bukan. Wathani min qisman. Wathani min qisman. Okey, iaitu kisim yang pertama kita tahu dah, iaitu idgham bi ghunnah ataupun idgham ma'al ghunnah. Pecahan yang kedua kita panggil idgham bi ghairi ghunnah ataupun orang Melayu panggil idgham bila ghunnah. Okey. Fil lami war ra. Yakni nun mati atau tanwin bertemu dengan lam dan ra. Thumma karrirannah. Hu tu kembali kepada ra. Karrirannah ni maksudnya sifat takrir yang ada pada ra. Sifat takrir yang ada pada ra. Tapi sebenarnya kalau kita baca dengan lebih terperinci, ra yang ada syaddah itu dikurangkan takrir dia. Takrir ni maksudnya macam getaran lah, getaran. Kalau macam tu kita baca Allah SWT yarhamu okey, dia punya getaran dia sekali. Kalau tu dia macam kurang sikit. Wa akhfiyan apa? Tak ingat dalam matan apa Jazari dia sebut dikurangkan apa? Dikurangkan takrir bagi ra apabila ra itu bersyaddah. Idza tushaddadu dia sebut. Okey. Okey. Contohnya Ar-Rahman. Ar-Rahman. Okey.
Jadi dia kurang takrir dia. Baik. Okey, contoh kalau macam tadi saya sebut contoh bagi idgham ma'al gunnah. Yang ni idgham bila gunnah ialah nun mati bertemu dengan lam, nun mati ataupun tanwin bertemu dengan lam ataupun ra. Mir rabbihim, mir rabbihim, bukan mir rabbihim, mir rabbihim. Dia idgham. Idgham ni maksudnya idkhalu syai' fi syai'. Okey. Minta maaf kepada para penonton jika mengharapkan dengan penjelasan yang panjang. Saya tidak menjelaskan dengan panjang, saya cuma menjelaskan apa yang ada pada matan, dan jika ingin penjelasan yang lebih panjang, anda boleh merujuk kembali kepada perbincangan Burhan, Al-Kitab Al-Burhan fi Tajwidil Quran karangan Syekh Shadiq Qabhawi yang telah saya bincangkan pada perbincangan yang sebelum-sebelum ini. Boleh search di YouTube, insya-Allah ada. Insya-Allah ada. Okey, baik. Jadi lam dengan ra, wa man lam. Dia masuk, nun tu masuk pada lam, tidak dengar, maksudnya idkhal. Sebab idgham ni maksudnya idkhal, masuk. Tanpa apa? Dengung. Tak apa. Wa man lam berbeza dengan idgham ma'al gunnah. Saya cuba ringkaskan insya-Allah supaya tidak terlalu panjang dan tidak menjemukan pendengar, insya-Allah. Baik. Mir rabbihim, bukan mir rabbihim. Mir rabbihim. Okey, baik. Okey, terdapat juga persoalan bila kita menyebut ra tu. Adakah ra itu, ra yang syaddah itu, dia tebal dengan sendirinya ataupun dipengaruhi oleh huruf lain? Okey, disebutkan oleh para ulama, ra yang bersyaddah tebal dengan diri dia sendiri. Jika ia berbaris fathah ataupun dhammah, maka ra yang bersyaddah ini dibaca dengan keadaan yang tebal. Jika ra yang bersyaddah itu dalam keadaan yang kasrah, kan, ra yang kasrah, yang syaddah yang kasrah, maka dibaca dengan nipis. Okey, baik. Qala al-musannif yang seterusnya, wathalithu, yakni wathalithu min arba'i ahkam. Hukum yang ketiga daripada 4 hukum tu. Okey. Al-iqlabu, yakni huruf iqlab. Iqlab ni maksudnya menukarkan sesuatu, menukarkan, kita terus kepada istilah lah, menukarkan huruf nun tu, kan, sebutan huruf nun kepada mim. Kerana apa? Kerana susahnya untuk apa? Untuk masuk nun dengan ba ni. Nun mati bertemu dengan ba. Okey, nun mati bertemu dengan ba. Tetapi bagi orang Arab ada kesusahan untuk menyebutnya, maka secara kaedah, maksudnya bagi orang Arab, dia menukarkan nun tu kepada mim pada bacaan, tidak pada tulisan. Tulisan tetap kekal dengan nun. Jadi kalau kita tengok pada Quran yang baharu ni, dhabt, maksudnya peletakan simbol yang ada di dalam Quran, diletakkan mim kecil padanya. Okey, baik. Al-iqlabu 'inda al-ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Okey. 'Inda al-ba' maksudnya nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ba. Yang mana apa? Miman bi ghunnatin. Nun itu ditukar menjadi mim. Ditukar pada apa? Pada bacaan dan hukum, tidak pada tulisan. Okey, baik. Bi ghunnatin. Bi ghunnatin. Bi ghunnatin maksudnya dengan dengung. Dengung yang sekadarnya lah, yang sesuai dengannya. Kerana sebenarnya dua harakat itu bukanlah apa? Bukan kadaran yang tepat. Sebenarnya kadaran itu adalah pada musyafahah. Musyafahah ni maksudnya bila kita berguru, kita akan tahu kadar yang sebenar dengung itu. Dua harakat tu hanyalah ijtihad para ulama pada penentuan. Sebenarnya dia lebih, bukan dua harakat. Dia dua setengah ke tiga macam tu lebih kurang. Dia bukan dua lah. Okey. Ma'al ikhfa'i. Ikhfa' ni maksudnya dia sembunyi. Sebab apa sembunyi? Sebab
kita tidak menyebut huruf nun, kita sebut dengan mim. Okey. Walaupun ada orang kata mim itu dibukakan sedikit, itu ada perbahasan yang panjang. Perbahasan yang panjang. Cuma yang kuat pendapat yang rajih dia ialah apa? Mim itu ditutup mulut. Dia tak buka sikit. Tapi itu wajah yang kedua. Tapi wajah yang kuat ialah menutup mulut dengan ringan. Okey, baik. Okey, contoh bagi iqlab ni ialah apa? Mim ba'di. Mim ba'di. Mim ba'di. Nun mati bertemu dengan ba. Asalnya nun kan? Min ba. Jauh. Dia punya makhraj dia jauh. Bila jauh, uzur, payah. Maka orang Arab dia menukarkan nun tu kepada mim. Sebab mim ni dia adik-beradik dengan ba. Pada apa? Makhraj. Walaupun dia ada perbezaan. Sebab bila sebut ba ni dia ada satu sifat, iaitu sifat syiddah. Syiddah ni kuat. Maka bila sebut huruf ba, mulut tu rapat dengan kuat. Ba. Manakala mim bersifat tawassut. Tawassut ni dia pertengahan. Maka bila dia sebut mim tu, dia letak dengan ringan. Mim, am. Kalau ba, ab. Tu contohnya. Baik. Jadi persamaan mereka ialah kedua-duanya makhraj syafatin, yang dua bibir. Itu persamaannya. Maka mereka, maksudnya kedua huruf ni lebih dekat pada makhraj, maka lebih mudah sebutan. Berbeza dengan nun. Nun makhraj lisan, lidah. Jadi jauh, maka bawa pada kesusahan menyebutnya. Okey. Qala al-musannif yang seterusnya, war-rabi'u al-ikhfa'u 'inda al-fadili. 'Inda al-fadili min al-hurufi wajibun lil-fadili. Okey. Disebut yang keempat, war-rabi'u min arba'i ahkam. Okey. Al-ikhfa', yang ni hukum ikhfa'. Ikhfa' di sini adalah ikhfa' hakiki. Al-ikhfa' al-haqiqi. Ikhfa' hakiki ni maksudnya menyembunyikan dengan senyata-nyatanya. Maksudnya dia memang sembunyi lah. Dia tak sebutkan nun mati atau tanwin tu dengan sebutan yang jelas. Kalau kita sebut nun mati ataupun tanwin itu dengan jelas, maka jadilah hukum izhar. Itu jadi hukum lain. Tapi ikhfa' ni dia sebut dengan sembunyi. Nun mati tak sebut dengan jelas. Okey, baik. Indal fadili. Indal fadili ni maksudnya huruf lebihan. Indal fadili maksudnya huruf lebihan. Lebihan maksudnya selepas kita dah menyebut apa? Huruf izhar. Huruf izhar ada 6, kan? Kemudian huruf idgham ada 6. Kemudian huruf Allah SWT, huruf iqlab ada 1. Maka 6 tambah 6 12. 12 tambah 1 13. Huruf hijaiyah ada 28. 29. 28. Sebab kita tolak alif. Alif tak termasuk lah. Jadi 28 tolak 13. Jadi tinggal berapa? Tinggal 15 huruf. Jadi maksud ni fadili tu maksudnya baki. Sebab dekat sini ada dua perkataan. Yang pertama, al-fadil pertama maksudnya al-baqi. Al-fadil yang kedua tu maksudnya penuntut ilmu lah. Baik. Qala musannif al-ikhfa'u 'inda al-fadili min al-huruf. Maksud tu dia kata, nampak? 'Inda al-fadili min al-huruf. Maksudnya 'inda al-fadili min al-huruf al-baqi min al-huruf. Maksudnya huruf-huruf yang tak disebut daripada hukum-hukum yang sebelumnya, maka huruf-huruf baki itu berada pada hukum ikhfa. Okey. Wajibun lil fadili. Okey, maksudnya wajibun ni
Dia jadi khabar kepada al-ikhfa. Jadi khabar kepada ikhfa. Okey. Maksudnya wajiblah ikhfa tu lah. Lil fadili, yakni pada orang yang mempelajari ilmu ni, maksudnya bila dia mengetahui bahawa hukum hakam berkaitan dengan ikhfa ni, maka wajiblah baginya apa? Untuk mempraktikkan supaya dibaca dengan ikhfa. Baik. Okey, dia kata lagi, qala al-musannif fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha. Okey. Fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha. Okey. Bagi huruf yang tak disebut tu ialah 15 huruf. Yang mana ramzuha fi kilmi hadzal baiti. Dah menjadi rumus pada kalimah yang ada pada bait ini. Qad dhammantuha, yang mana aku telah susunnya. Ni kembali kepada 15 huruf itulah. 15 huruf itu. Baik. Jadi Syekh Sulaiman Jamzuri dia susun rumus bagi 15 huruf yang ada pada ikhfa hakiki ini, dia buat sebagai ayat. Jadi kalau kita tengok setiap kepala perkataan itu terdapatnya huruf ikhfa hakiki. Qala al-musannif صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زيد في تقى زيد في تقى ضع ظالما. Okey, setiap kepala perkataan itu adanya huruf ikhfa. Yang pertama sif, huruf sad. Dha, huruf dhal. Thana, huruf tha. Kam, huruf kaf. Jada, huruf jim. Syakhsun, huruf shin. Qad, huruf qaf. Sama, huruf sin. Dum, huruf dal. Tayyiba, huruf ta. Zid, huruf zai. Fi, huruf fa. Tuqan, huruf ta. Ini semua di kepala perkataan. Da, huruf dad. Zalima, huruf dha. Okey, jadi cukuplah 15 huruf. Okey, makna rumus ini dia berbentuk macam nasihat daripada Syekh Sulaiman Al-Jamzuri kepada para pelajar. Okey. Sif dha thana kam jada syakhsun qad sama. Bersifatlah olehmu, yakni dha thana. Siapa ni? Dha thana ni orang yang mempunyai atau yang memiliki kepujian. Maksudnya nak berkata kita ni orang yang baik ini kenalah bersifat dengan sifat yang baik. Nak apa? Nak suruh nak jadi orang yang baik, kena bersifat yang baiklah. Okey, baik. Kam jada syakhsun qad sama. Berapa orang yang telah yang baik itu, maksudnya syakhsun, jada syakhsun qad sama, diangkat kemuliaannya. Okey, maksudnya nasihat Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, kita ni kena berakhlak mulia. Okey, berakhlak mulia. Dan memang terbukti bahawa orang yang berakhlak mulia ni dimuliakan orang. Maksudnya dia tak perlu apa? Dia tak perlu kata angkat laku, up laku, tak perlu. Tapi kalau dia bagus, dia berakhlak mulia, maka insya-Allah orang akan suka. Bukan saja orang suka, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjatnya. Kalau ada sama dekat sini mengangkat darjat ni, maksudnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dum tayyiban, dan sentiasalah menjadi orang yang baik, ataupun sentiasalah melakukan kebaikan. Zid fi tuqan, tambahlah olehmu fi tuqan, pada ketakwaan. Maksudnya bertakwa pada Allah Ta'ala, tambahkan ketakwaan tu. Okey. Da' zalima, da' ni maksudnya tinggalkan. Zalima, kezaliman. Jadi kat sini di samping Syekh Sulaiman Jamzuri dia susun rumus ikhfa hakiki ni,
huruf-huruf ikhfa aki, maka di situ diselit juga dengan nasihat. Kerana penting pembentukan akhlak bagi seorang pelajar itu ia terbentuk dengan nasihat guru. Terbentuk dengan nasihat guru. Kalau setakat mengajar tanpa nasihat, maka murid itu akan menjadi rosak, seperti mana berlaku pada zaman sekarang. Zaman sekarang banyak pelajar yang rosak kerana hanya fokus kepada pelajaran saja, nak jadi yang paling cemerlang, paling pandai, nak sukses dalam peperiksaan, tapi tidak ada nasihat, tidak ada takdib. Tidak ada, maksudnya bila pelajar buat salah tidak ada hukuman, maka benda tu membawa kepada kerosakan pelajar pada jangka masa yang panjang ataupun pada masa yang akan datang. Okey, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. InsyaAllah kita akan teruskan lagi pada perbincangan yang seterusnya pada membincangkan bab nun dan mim yang bersyaddah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.